Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ni kita bertemu untuk kita nak bincang ataupun kita nak sembang Sina sembang okay, kita nak sembang satu tajuk lah. Tajuk dia nampak macam terlampau ilmiah ataupun taklah terlampau ilmiah sangat. Sebenarnya tajuk nak ajak kita berfikir dan juga kita nak bincang, iaitulah berkenaan dengan bukti tamadun Arab adalah sumber tamadun manusia. Baik, kenapa tajuk ini? Baik, pertama sekali tajuk ni ana pun sebenarnya ana tak tahu nak bagi tajuk apa. Tajuk ni sebenarnya tajuk yang masih lagi, kalau dari sudut kita kata ilmiah itu, masih lagi dalam penelitian, masih lagi anak tengah kaji, masih lagi ada, maksudnya maklumat-maklumat yang belum matang, ataupun pra-matang ke macam mana, tak kira lah. Tetapi ala kulli hal, idea ataupun tajuk yang kita nak bincangkan ni sebenarnya dia dah ada di dalam Al-Quran, dah ada dalam sunnah, dah ada dalam hadis, dah dibincangkan oleh para ulama, dan masih lagi dibahaskan dan dikaji oleh para pengkaji. Cuma tajuk ni anda nak tarik perhatian kita semua, sebab kita nak bincang tentang apa yang berkait dengan tamadun Arab itu sendiri, dan apa yang kita boleh lihat kaitannya dengan agama kita, kaitannya dengan agama Islam. Itu sebenarnya tujuan kita nak bincangkan tajuk ini. Kerana di sana kalau kita lihat ada satu keraguan, ataupun kita kata selalunya kalau kita dengar tentang Arab, akan apa yang selalu kalau kita kita letak tepi dulu semua. Okey, jangan fikir tentang, kita letak dulu perbahasan tentang agama, mesti letak tepi. Baik, kalau kita orang yang baru nak kenal agama, ataupun orang yang baru nak belajar, selalunya apa yang kita akan selalu dengar kalau dekat negara kita ni, khususnya orang cakap tentang Arab, selalunya lah kita letak tepi dulu. Kita jangan tengok Al-Quran, kita letak dulu tepi. Yang ni semua benda tu kita letak dulu. Cuba bayangkan, selalunya bila sebut tentang Arab ni, orang akan cakap apa? Selalunya orang kata Arab jarrab, ataupun Arab ni tak guna. Selalunya jangan berjanji dengan janji Arab. Faham tak? Betul? Jangan kalau nak letak timing ataupun nak menepati janji tadi, kata jangan ikut janji Arab. Faham tak? Kemudian apa lagi? Kebanyakannya adalah negatif. Secara umumnya kalau kita tengok negatif. Itu belum lagi kalau kita lihat di dalam media-media masa, khususnya media sosial. Kalau kita buka dalam YouTube, kalau kita buka dalam Facebook dan sebagainya, cuba kita tengok, yang menguasai dan mendominasi media masa hari ini adalah orang-orang kafir, di kalangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Selalunya bila disebut tentang Arab, maka akan keluarlah perkara yang negatif. Dan kita juga pernah mengalami pengalaman, sama ada pengalaman yang baik atau pengalaman yang buruk bila kita berinteraksi dengan orang Arab. Misalnya, selalunya kita selalu dengar lah,
ha? Orang-orang pakcik-pakcik, makcik-makcik yang balik daripada umrah. So dia orang pun ceritalah experience dia orang, pengalaman dia orang. Banyak-banyak pengalaman yang menarik, kita faham lah. Dia orang akan cerita dia orang dapat pergi umrah, dia orang boleh tengok Kaabah, dia orang boleh pergi ke Madinah, ziarah Masjid Nabawi. Tapi mesti akan diselitkan dengan pengalaman-pengalaman buruk. Contohnya, dia kata orang Arab ni kasar, orang Arab ni tak beradab, tak berakhlak, orang Arab ni tak menepati janji, orang Arab ni gini. Betul tak? Selalunya kita akan dengar negatif. Baik, kemudian kita tengok daripada peringkat yang berikutnya. Itulah juga yang disebarkan di dalam media-media masa. Kalau siapa yang pernah tengok macam mana siapa yang pernah naik flight, kapal terbang, kalau beza antara kita naik kapal terbang yang milik Arab dengan kapal terbang yang bukan Islam, yang Islam yang bukan Islam. Selalunya kalau kita naik atas kapal terbang ni, kita boleh tengok kan, dia punya dia akan bagi kita pilihan untuk tengok filem, kemudian dokumentari. Sebenarnya kita boleh je bagi contoh yang lain, tapi anda nak bagi contoh yang mudah. Selalu bila kita tengok kapal terbang yang bukan milik orang Islam ataupun tak pergi ke negara orang Islam, dia akan letakkan dokumentari yang banyak, filem-filem yang banyak. Ataupun kalau kita tak naik kapal terbang pun sekarang ni ada macam-macam penstreaman video tu, live stream kat Netflix ke apa benda tu, yang rata-ratanya adalah benda-benda yang mengarut lah. Tapi kalau cuba kita tengok bahagian yang dokumentari, cuba kalau kita type dokumentari tentang Islam, tentang Arab, daripada 10 ataupun 20 dokumentari, kebanyakannya dokumentari yang cerita pasal orang putih lah, ada satu dokumentari Arab ataupun cerita tentang orang Arab, cerita tentang Islam ataupun orang Arab, dan itu pun negatif. Contohnya macam kalau siapa yang pernah tengok Netflix dulu, dia sebarkan dokumentari tentang Arab Saudi. Semua negatif. Apa yang diceritakan semua tu negatif. Tak ada langsung positif. Faham tak? Cuba kita tengok YouTube pun sama juga. Kalau melibatkan Islam, maka diceritakan semuanya sisi negatif. Kalau melibatkan tokoh-tokoh Islam, dinampakkan, dizahirkan sisi negatif. Begitulah juga buku-buku. Kalau kita pergi ke MPH ke, kita pergi ke Kinokuniya ke, kita pergi ke mana lagi, kedai-kedai buku yang ada, maka buku-buku yang ada kebanyakannya, kalau ada buku-buku yang berbahasa Inggeris yang ditulis oleh orang putih, kalau ditulis tentang Islam, tentang Arab, maka tajuk-tajuk ataupun kebanyakannya akan menceritakan tentang sisi gelap ataupun sisi kita kata yang tidak baik ataupun negatif tentang Islam dan juga Arab. Nanti kita akan tengok kenapa kita kaitkan Islam dengan Arab ni. Ini sangat penting. Baik. Jadi itulah, bahkan kalau kita hidup di alam sekarang ni, di zaman sekarang ni, apalah tak tahulah revolusi yang ke berapa dah kan, 4.0 ke 5.0, dah nak masuk 5.0. Kita hidup dengan video, kita hidup dengan YouTube, kita hidup dengan kita tak boleh lari benda tu. Kita nak lari mana? Kan? Kita hidup dengan Facebook, kita hidup dengan media sosial. Kebanyakan, rata-rata, setakat penelitian anda, apa yang ditonjolkan berkenaan dengan Arab ini memang 90% adalah negatif, kecuali yang datang daripada orang Islam sendiri. Tetapi daripada orang kafir ataupun orang yang bukan Islam, maka kebanyakannya menunjukkan sisi negatif. Baik, belum lagi kita buka tentang buku-buku ataupun ensiklopedia, buku-buku tentang bahasa Arab ataupun tentang tamadun Arab. Kalau kita buka dalam buku history
of the world, buku sejarah dunia, maka sejarah Arab ni hanya diletakkan sampingan saja, kan? Kemudian dia ada satu maksudnya dia takkan letak first. Dia akan letak first Egypt ataupun tamadun Mesopotamia. So itu kan dia punya timeline, dia akan letak Mesopotamia, kemudian Egypt. Itu kan. Kemudian Arab ni dia akan letak dah agak lewat, ataupun dia takkan mendalam. Seakan-akan macam ada something yang dia cuba nak sembunyikan. Kalau bagi orang yang mengkaji, dia akan tahu, dia akan nampak. Sedangkan apa yang kita lihat, kalau kita tengok, tamadun Arab ni sebenarnya adalah tamadun asal manusia. So kita cakap base pada Al-Quran, base pada sunnah. Base pada Al-Quran, base kepada sunnah. Pagi ni anda nak buktikan base pada Al-Quran. Sebenarnya anda masih lagi dalam kita masih lagi mengkaji lah, kita masih lagi buat masih study lagi. Yang ini kita nak buktikan dari sudut arkeologi, kan? Tapi itu kita kata perlukan masa lah. Dari sudut kesan-kesan peninggalan, athar, kan? Tapi kita banyak jugalah rujuk, macam antropologis Arab Saudi macam Syekh Dr. Ain Al-Yahya, dia memang pakar dalam bidang. So dia antara yang sungguh-sungguh nak buktikan. Dia bersungguh-sungguh nak buktikan bahawasanya memang tamadun Arab ni adalah tamadun asal. Baik, itu kita kata mungkin ambil masa yang lebih panjang lah. Kalau kita nak siapkan buku ke, kita makin panjang kan. Buku ni kadang-kadang kalau kita tengok, banyak yang tersebar sekarang ni orang yang cepat tulis buku tapi maksudnya dia tak buat kajian kan. Tapi kita tak maulah nak segera. Benda semua kita nak segera ni selalunya tak kuat dan tak kukuh. Tapi ala kulli hal, benda ni sebenarnya dah ada dalam Quran. Apa yang tajuk yang kita sebut tamadun Arab ni adalah sumber tamadun manusia, sebenarnya dah ditunjukkan buktinya di dalam Al-Quran. Kita tak perlu pergi jauh pun sebenarnya. Tak perlu pergi ke tanah Arab pun. Itu kecuali bagi orang yang betul-betul dia ada himmah dan dia nak buktikan kepada orang-orang yang tak percaya, melainkan bukti-bukti yang maddi, bukti-bukti yang bersifat arkeologis tadi. Sebab orang Arab, orang kafir, kalau kita bawa Al-Quran dengan sunnah, dia orang tak percaya. Betul tak? Betul tak? Kalau kita bawa Al-Quran dengan sunnah, dia orang bukan Islam, mereka bukan Muslim. Sebab itu kalau kita tengok balik, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, ulama bahaskan tentang bagaimana kita nak atau kita kata nak menyampaikan Islam kepada orang bukan Islam, ataupun kita nak berdakwah, mengajak orang yang bukan Islam kepada Islam. Sebab itu ulama bezakan antara pendekatan, sama ada pendekatan terhadap orang Islam dengan pendekatan terhadap orang bukan Islam. Dari satu sudut, kita bagi satu contoh. Kita nak buktikan kewujudan Tuhan. Depan kita ada ateis, dia tak percaya Quran, dia tak percaya hadis. Macam mana kita nak ajak dia kepada Islam? Adakah semata-mata kita baca kat dia Al-Quran, baca sedap-sedap, taranum sikit, angkat sikit suara tu, taranum ke tak? Bacalah taranum macam mana sekali, sedap sekalipun, dia takkan beriman. Sebab itu ulama bahas kan, cara kita nak berdakwah kepada orang bukan Islam, antaranya adalah dengan kita menggunakan dalil-dalil aqli ataupun dalil-dalil tajribi. Yakni dalil aqli, logik, dan tajribi maksudnya dari sudut kajian-kajian ilmiah. Antaranya termasuklah melalui arkeologi ke, melalui ilmu sosiologi ke, antropologi ke, geologi ke, apa benda ke, boleh diambil dengan sekadar untuk kita kata untuk kita sampaikan Al-Quran, As-Sunnah. Sebab itu kalau kita tengok balik pengkaji Arab macam Syekh Ain Al-Yahya tu, dia buat macam itulah.
Kita kena faham lah apa dia punya target. So bila dia buat macam tu, sebenarnya target dia bukan setakat orang Islam. Sama juga kita nak berdakwah kepada orang Kristian, kita nak berdakwah kepada orang Yahudi, Kristian. Nak tak nak kita kena tahu apa naratif dia orang terhadap agama, apa sudut pandang mereka terhadap agama. Nak tak nak kita kena tahu apa yang mereka baca, apa yang menjadi pegangan mereka. Sebab itu diizinkan, dibenarkan untuk mereka yang berdakwah untuk mengetahui dan juga menyingkap kebenaran melalui dalil-dalil tajribi, aqli, an-naqli, tajribi. Dalil aqli ini maksudnya dalil logik. Dan dia kenapa dinisbahkan dengan aqli, naqli? Maksudnya logik yang dibina di atas dasar nakal. Maksudnya dibina di atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Dan kita tak boleh lari Quran dan Sunnah. Dan juga apa? Dalil yang kita kata yang berikutnya tajribi, iaitulah kita kena raikan juga penemuan-penemuan, kajian-kajian yang baharu. Untuk apa? Untuk kita jadikan sebagai wasilah, medium untuk kita mengajak orang kepada Islam. Itu. Baik. Jadi kita nak masuk yang pertama sekali. Anda nak bawa dua saja bukti. Dua bukti. Tak payah banyak lah, dua bukti je. Baik. Yang menunjukkan tamadun Arab ini adalah sumber tamadun manusia. Yang pertama, yang ada kat gambar tu, Kaabah, Mekah. Baik, kita nak tengok dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Ali Imran ayat 96. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Inna awwala baitin, sesungguhnya awwala baitin, ni rumah yang pertama, yang terawal, wudi'a lin-nasi, yang dibina ataupun kita kata apa, yang diletakkan, linnas, untuk manusia, linnasi, untuk manusia, keseluruhannya manusia, linnas, bibakkata mubarakan, iaitulah apa, rumah di Bakkah, yakni Mekah, mubarakan, yang penuh keberkatan, wa hudan lil alamin. Baik, kita tengok dulu video lah. Anda sebenarnya nak tunjuk video tu dulu. Mana video tadi? Baik. للتاريخ في الجزيرة العربية جذور تمتد لعشرات الآلاف من الأعوام والسنين، فالجماد البشري من آدم عليه السلام الذي انتشرت ذريته بالتدريج في جميع قارات العالم. فأول بيت بني ووضع للناس للذي بمكة، ثم اختفت معالمه الظاهرة مع مرور الدهور، ثم بوأ الله لإبراهيم مكان البيت مرة أخرى ورفع قواعده إلى هذه الأرض. Oh. Buka mana? الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الجزيرة العربية مرت بتغيرات مناخية عنيفة، فقد كانت مروجا وغابات صنوبرية غزمية، ثم تحولت لحشائش السافانا، ثم بدأت تختفي السافانا قبل 7,000 سنة من الوقت الحاضر، وبدأ التصحر في معظم مناطق الجزيرة العربية. ومن أكبر مظاهر ونتائج التصحر ظهور منطقة الرمال العربي. Baik. Baik, baik. Jadi kita balik pada ayat tadi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya awal
Rumah yang paling awal, terawal, yang Allah Ta'ala letakkan, yang Allah bina, yang Allah Ta'ala letakkan untuk manusia, linnas bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Baik, kita tengok apa kata para ulama tafsir. Baik, kata Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, kata beliau, ikhtalafa ahlu ta'wil fi ta'wil dhalik. Ini ahli tafsir ada khilaf dalam nak mentafsirkan ayat ini. Wa qala ba'duhum ta'wiluhu inna awwala baitin wudi'a lin-nasi yu'badu Allah fihi atau yu'badu Allah fihi mubarakan wa hudan lil alamin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi yu'badu Allah fihi. Maksudnya ayat ni maksud dia apa? Sesungguhnya rumah yang pertama diletakkan untuk manusia beribadah kepada Allah. Maksudnya rumah ibadat. Maksudnya rumah ibadat. Fihi mubarakan wa hudan lil alamin. Iaitulah apa? Di Mekah itulah. Yang ada di dalamnya yang penuh dengan keberkatan, wa hudan lil alamin. Petunjuk bagi al-alamin. Al-alamin, seluruh alam. Tadi Allah kata apa? Wudi'a lin-nas, seluruh manusia, diletakkan untuk seluruh manusia. Kemudian Allah kata wahudan lil alamin, petunjuk untuk seluruh alam. Seluruh, maksudnya seluruh alam. Baik. Jadi kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, qalu, kata sebahagian ulama, walaysa huwa awwalu baitin wudi'a fil ard. Bukan bermaksud ayat ini Mekah ataupun Kaabah itu adalah rumah yang paling awal yang diletakkan di atas muka bumi. Li'annahu qad kanat qablahu buyutun kathirah. Kerana ada dah sebelum itu rumah-rumah yang lain sebelumnya. Tetapi nak bagi tahu di sini maksudnya rumah ibadat. Rumah ibadat yang pertama, yang terawal. Sebab itu kalau kita tengok balik, ini antara pendapat Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Iaitulah beliau menafsirkan ayat ini, bukanlah rumah pertama, bukan maksudnya sebelum tu tak ada rumah, ataupun kita kata apa, sebelum tu tak ada rumah lain, melainkan itu saja. Bukan maksudnya rumah yang didiami, tetapi maksud rumah di sini iaitulah baitin wudi'a lin-nasi yu'badullahu fi, rumah yang ditetapkan sebagai rumah ibadat supaya manusia beribadat. Itu maksudnya rumah ibadat pertama. Baik, kalau kita tengok dalam tafsir Ibn Kathir, Ibn Kathir kata inna yukhbiru ta'ala anna awwala baitin wudi'a lin-nas ay li'umumin nas li'ibadatihim wa nusukihim wa yatufuna bihi wa yusalluna ilayhi wa ya'takifuna 'indah lalladhi bi Bakkah, yani al-Ka'bah allati banaha Ibrahim al-Khalil alayhi salam, الذي يزعم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك ونادى الناس إلى حجه. Baik, Allah Ta'ala mengkhabarkan bahawasanya rumah pertama yang Allah Ta'ala letakkan, iaitulah rumah ibadat, li'umumin nas, untuk semua manusia, untuk seluruh manusia. Iaitulah untuk apa? Ibadat mereka, nusuk mereka, yakni apa? Sembelihan mereka, korban mereka. Yatufuna bihi, untuk mereka bertawaf. Yusalluna ilaihi, untuk apa? Untuk mereka salat, menghadapnya. Wa ya'takifuna indahu, dan untuk mereka beriktikaf. Lalladhi bi Bakkah, lalladhi bi Bakkah, maksudnya apa? Kaabah. Bakkah iaitu merujuk kepada Kaabah. Allati banaha Ibrahim al-Khalil alaihi salam, yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik, ini satu poin. Baik, apa yang kita nak kaitkan dengan ayat ini sebagai dalil ataupun bukti yang pertama? Baik, kalau kita buka dalam tarikh, kitab tarikh, sama ada tarikh At-Tabari, begitulah juga kitab-kitab tarikh yang lain, Al-Muntazam dan sebagainya. Baik, ulama datangkan riwayat yang menunjukkan bahawasanya adanya pendapat ulama yang mengatakan Kaabah ataupun
Baitullah, iaitulah Kaabah yang Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim untuk bina di Mekah, Bakkah. Sebenarnya sudah ada sebelum Nabi Ibrahim. Sebenarnya sudah ada sebelum Nabi Ibrahim. Sebab itu ulama berbeza pendapat siapa yang bina dulu. Kepada beberapa pendapat. Antaranya ada yang mengatakan Allah Ta'ala perintahkan malaikat sebelum Adam diciptakan untuk meletakkan satu tempat di atas muka bumi ini sebagai tempat ibadat untuk manusia. So Allah Ta'ala suruh malaikat turun dan bina satu. Ada juga pendapat mengatakan Nabi Adam AS ketika dia diturunkan. Ada juga pendapat yang mengatakan, pendapat yang masyhur, Nabi Ibrahim. Baik, macam mana kita nak faham? Ada kontradik tak? Sebenarnya tak ada kontradik. Tak ada kontradik. Semuanya saling menjelaskan antara satu sama lain. Sebab tu kita tak perlu bergaduh. Tak perlu bergaduh lah isu ni. Oh, ini kata Nabi Adam, ni kata Nabi. Tak. Sebenarnya tak ada kontradik langsung. Kalau kita faham betul-betul. Pertama kita kata malaikat. Cuma memanglah kalau yang jadi khilaf tu sebab sumber, dalil yang digunakan, kekuatan dalil. Yang tu kita kata kita tak membincang lah. Itu masuk dalam kita bincang dalam ilmu hadis lah. Tapi kalau kita bincang dari sudut yang lebih umum, lebih luas, dan kita nak dapat kefahaman yang lebih jitu, maka kita tak boleh mengabaikan riwayat-riwayat yang lain. Sebab kalau tak, kita tak mungkin mampu untuk menjelaskan. Kenapa ulama-ulama tarikh still masukkan riwayat-riwayat tersebut, walaupun mereka tahu dalam di kalangan riwayat-riwayat tersebut ada riwayat yang dhaif, ada yang tak kuat. Tetapi kita kena faham, agama kita bukan dibina di atas nak tahu riwayat saja. Sedangkan nak tahu riwayat apa semua ini hanyalah wasilah. Betul tak? Ilmu mustalah hadis, adakah itu ilmu ghayah ataupun ilmu wasilah? Wasilah, bukan ghayah. Ghayahnya kita nak apa? Ibadat. Kita nak tahqiq ibadat. Kita nak makmurkan muka bumi ni dengan tauhid. Itu ghayah dia. Ghayahnya untuk kita ibadat. Maksudnya kita ambil ilmu mustalah hadis itu sekadarnya. Yang menjadi masalah sebahagian penuntut ilmu sekarang, mereka jadikan ilmu wasilah tu sebagai ghayah. Ini salah. Sebab tu mereka habiskan masa mereka dengan ilmu wasilah. Sama macam ilmu nahu. Ilmu nahu bukan ghayah. Nahu wasilah, cukup kita belajar untuk faham kalam Arab. Tapi kalau kita hanya fokus pada ilmu wasilah ni sampai habis usia kita, banyak benda yang kita terlepas. Nampak? Jadi nak bagi tahu di sini, riwayat-riwayat yang menunjukkan bahawasanya adanya perbezaan dari sudut siapakah yang mula membina Kaabah di atas muka bumi. Baik, kita dah sebut. Pertama, ada yang kata malaikat, ada yang kata Adam, ada yang kata Ibrahim. Yang masyhur Ibrahim. Baik, kita akan jamakkan ketiga-tiga pendapat ni, kerana dia tak bertentangan. Kerana kalau kita kaji tentang penciptaan alam, langit dan bumi, sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ada makhluk-makhluk yang lain yang Allah Ta'ala ciptakan. Jin, malaikat. Sebab tu Allah Ta'ala mulakan sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa Allah Ta'ala sebut jin dulu? Itu pun kita boleh fikir dah. Sebab jin memang dulu hidup sebelum kita. Sebab tu dia orang belagak tu. Sebab tu dia orang suka membohong, dan dia orang sombong, kan? Kecuali yang Islam, kecuali yang mentauhid dengan Allah. Jin yang Islam, mereka adalah jin yang taat, macam orang beriman, macam kita kata orang Islam di kalangan manusia. Baik, tetapi kebanyakannya jin kufur, kebanyakannya seperti manusia juga. Kan? Baik, tapi nak bagi tahu di sini, okey, Allah Ta'ala sebut dah ada sebelum tu makhluk-makhluk. Baik, malaikat antaranya.
Jadi kita kata sudah tentulah ada perkara yang kita tak tahu, yang kita tak dikhabarkan. Tetapi datang riwayat-riwayat yang menunjukkan bahawasanya hal tersebut kita kata berlaku, ataupun ada kita kata apa? Ada kita kata kebarangkalian untuk ianya berlaku itu adalah tinggi. Cuma kita tak boleh menjazamkan. Sebab tu last sekali kita kata wallahu taala a'lam, kita balik pada pendapat yang masyhur kata Nabi Ibrahim. Kan? Tetapi riwayat-riwayat tadi tu menunjukkan kepada kita tak berlaku kontradik. Kerana Nabi Ibrahim AS hanya membina semula. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat surah Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Dan ingatlah ketika Ibrahim mengangkat qawa'id, yakni asas-asas, tiang-tiang. Yarfa'u al-qawa'idah. Jadi menunjukkan qawa'id ataupun asas Baitullah, Kaabah itu dah ada sebelum tu. Nampak? So Al-Quran pun perintahkan kita supaya berfikir. Berfikir bahawasanya apa? Macam mana Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala tunjukkan dia tempat yang mana apa? Tempat itu dah ada asas. Betul tak? So Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Ibrahim AS untuk apa? Cari tempat yang mana akan dibinanya Baitullah. Itu satu. Sebelum Nabi Ibrahim, ada berapa Nabi yang kita tahu? Cuba sebut sikit. Okay. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Itu kalau ikut apa? Nasyid kan? Nasyid Raihan. Itu je kan? Sebab kita hafal pasal nasyid Raihan kan, tak apa lah. Bagus lah. Tak bercanggah pun. Tak bercanggah pun. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Cuma Idris tu ada khilaf lah. Kan? Ada khilaf. Adakah dia lepas Adam ataupun dia zaman Bani Israel? Jumhur ulama kata dia memang lepas Adam. Tapi dia Nabi, dia bukan Rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. So Ibrahim yang keberapa dah? Sebelumnya ada Nabi apa? Hud, Saleh dan Nuh sebelum tu. Adam, Abul Bashar. Sebab itu pendapat yang mengatakan apa? Nabi Adam orang yang pertama bina Kaabah. Pendapat yang hampir kita kata menepati kebenaran. Kerana mustahil terus-terus Nabi Ibrahim first yang buat, tanpa ada sebelumnya salaf. Sebab setiap sesuatu mesti ada origins, mesti ada salaf dia. Yang tak ada salafnya Allah saja. Yang tak ada sebelumnya sesuatu, Allah saja. Betul tak? Kita kena faham. Sebab tu Allah kata huwal awwalu, dialah yang terawal. Alfa, tak ada sebelumnya sesuatu. Nabi kata apa? Laisa qablahu syai'. So Allah saja tak ada origin, dia memang sedia ada. Selain daripada Allah, kullu siwallah, kullu man siwallah fahuwa makhluqun marbubun. Semua yang selain Allah maka ianya makhluk marbubun. Betul tak? Semua sepakat kan? Sebab itu sini kita kena faham. Sebab itu Allah Ta'ala perintahkan kita untuk tadabbur, untuk berfikir. Sebab tu benda ni, berfikir ni, kalau kita tengok balik, yang suka fikir tentang origin ni kebanyakannya apa? Kalau zaman sekarang, kebanyakannya orang yang tak beriman ataupun orang yang kafir. Orang Islam di negara kita lah, bukan negara lain, negara kita khususnya, dia kurang nak berfikir sikit. Dia banyak buat benda-benda yang kita kata apa, dia kurang berfikir. Bukan dia tak berfikir, dia berfikir, tetapi tak diberi petunjuk lah. Dia fikir juga, dia cari origin juga, dia cari juga asal-usul sesuatu. Tapi asal-usul sesuatu last sekali dia jumpa dinosaur. Betul tak? Berapa ramai orang hari ni, kalau kita tanya, even yang dah tua sekalipun, yang dah sampai 70 tahun, 80 tahun,
dia tersasul boleh bila kita tanya apa makhluk pertama yang Allah cipta. Dia akan keluar dinosaur. Belum budak-budak lagi. Dia tak keluar Nabi Adam tu. Jadi kita kata apa makhluk pertama yang Allah Ta'ala cipta. Paling kurang dia akan, kalau dia tak belajar kan, paling kurang dia akan katalah Nabi Adam kan. Itu pun dah betul lah, maksudnya makhluk di kalangan manusia. Tapi kalau dia belajar, bukan Nabi Adam yang first. Ada makhluk sebelum Nabi Adam. Allah cipta alam-alam yang lain. Allah cipta arash, Allah cipta kursi, Allah cipta qalam, Allah cipta langit dan bumi, Allah cipta malaikat, jin sebelum manusia. Betul tak? So itu kita origin. Nampak? Tapi kebanyakan orang hari ini, kalau kita pergi dekat kedai-kedai buku pun tak membantu. Kenapa? Kerana kebanyakannya mereka, kalau buku-buku yang bahagian kanak-kanak pun, mereka akan letakkan dinosaur. Cerita tentang origin, cerita tentang dinosaur, kemudian cerita tentang teori evolusi. Betul tak? Tak membantu kita untuk berfikir dalam kerangka Al-Quran dan Sunnah. Sebab tu anda kata benda ni memang kita tak boleh pandang serius. Kita tak boleh pandang remeh. Kita kena pandang serius. Kita tak boleh anggap macam tak apalah, biarlah. Biarlah dia orang nak buat kita, okey, kita baca Quran je. Kita tak pernah nak keluarkan fawaid. Apa yang kita belajar daripada Quran tu, kita nak supaya bukan setakat orang Islam saja dapat, bahkan kita nak dakwah. Kita nak buktikan bahawasanya bukan dinosaur makhluk yang pertama. Manusia tak terjadi dengan sendirinya. Manusia tak terjadi dengan teori evolusi. Manusia tak terjadi dengan Big Bang semata-mata. Alam ini tak tercipta tanpa pencipta. Sebab tu kita katakan balik pada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim. Jadi kita kata kita dapat jawapan. Sebenarnya tak susah pun kalau kita betul-betul tengok dalam Al-Quran. Maksudnya Allah Ta'ala sebut Nabi Adam, makhluk yang pertama. Setelah tu lah bila Allah Ta'ala turunkan Adam, dan Allah dah sebut dah wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Betul tak? Dalam surah Al-Baqarah, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan Nabi Adam semua nama-nama. Kullaha. Kata Ibn Abbas, nama apa? Jenis-jenis burung, kemudian nama-nama binatang, kemudian nama-nama bukit, nama-nama gunung ganang. Semua maksudnya. Kullaha, kita tak boleh nak tahdid pun. Kita tak boleh nak tetapkan apa yang Nabi Adam tahu. Bahkan semua yang kita tahu hari ini, Allah dah ajar Nabi Adam tahu. Bahkan ada benda yang kita tak tahu lagi. Sebab tu kita duk kaji. Kaji tentang alam. Spesies ikan di lautan saja pun tak habis lagi. Penemuan baru. Kenapa tiba-tiba kita kalut nak cari fosil dinosaur? Betul tak? Kadang-kadang pening juga. Benda yang dah jelas. Macam baru-baru ni di mana, di apa, Gopeng dekat Lenggong ke mana, kat Perak. Pengkaji UM, dia orang jumpa gajah kan. Gajah yang usianya katanya 30,000 tahun. Fosil gajah. Wallahualam Tak apalah, kajilah. Tapi kaji jangan sampai bawa kita menentang agama Allah. Kaji untuk kita beriman, untuk kita menambahkan keimanan. Itu pentingnya ada pengkaji-pengkaji di dalam setiap bidang ni, orang yang nak bawa risalah Quran dengan sunnah. Kaji apa saja, teknologi ke berkaji, tetapi kita nak bawa supaya orang kenal, supaya orang nak masuk Islam, supaya orang boleh terima Islam. Baik. Jadi balik pada Nabi Adam AS. Baik. Jadi Allah Ta'ala sebut kan, wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Allah Ta'ala nak zahirkan kelebihan Nabi Adam berbanding malaikat. Sebab itu yang rajih, para ulama mengatakan bahawasanya Adam AS lebih afdal, lebih utama berbanding malaikat. Dan juga anak keturunan Adam AS yang beriman, maka mereka manusia ini lebih afdal berbanding jenis malaikat, kalau mereka beriman lah. Kalau mereka beriman. Baik. Jadi kita dah dapat satu bukti. Baik. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata inna awwala baitin wudi'a lin-nas, jadi itu satu bukti menunjukkan bahawasanya Kaabah itu telah dibina
sebelum adanya tamadun dunia yang kita duk tengok, Mesopotamia, Egypt, bla 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 bla, macam-macam tu. Kalau kita buka dalam buku-buku sejarah, history of the world, memang yang tulis tu orang-orang yang tidak beriman. Mereka tak mau cerita benda ni, kan? Mereka akan cerita yang pertama adalah apa? Egypt, Ummud Dunya, kata, kan? Kemudian mereka cerita Mesopotamia. Kalau yang Israel sekarang, mereka nak dakwa mereka, sekian, macam-macam dakwaan. Tapi kita orang Islam, kita kena tahu asalnya tamadun dunia ni bermula dengan apa? Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam ke dunia, kan? Itu first tamadun. Jadi apa yang pertama dibina sudah tentulah rumah ibadat. Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah ke Madinah, pertama yang Nabi buat apa? Bina masjid. Nabi SAW tak bina apa benda lain, bina masjid, rumah ibadat. Adakah Nabi Muhammad telah buat benda yang baru? Tak, dia ada origin dia. So Nabi Muhammad ikut salaf dia yang sebelumnya, Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim pun bukan buat benda yang baru, dia ikut salaf dia yang pertama, iaitulah Nabi Adam AS. Sebab itu lepas Nabi Adam, kalau kita tengok ulama-ulama tarikh bawa ke riwayat, setiap Nabi-Nabi sebelum Ibrahim, mereka telah mengerjakan haji di Baitullah. Setiap Nabi-Nabi, mereka telah mengerjakan haji ke Baitullah. Maksudnya lepas Nabi Adam, Nabi, katakan ada Nabi Idris, Nabi Nuh, Hud, Saleh, mereka telah mengerjakan haji ke Baitullah. Dan kalau kita tengok, ini kalau kita tengok kaum Ad yang diutuskan kepada mereka Nabi Hud. Sebab itu bila Allah Subhanahu Wa Taala nak hantarkan, nak musnahkan mereka, semuanya disebabkan kekufuran mereka. Salah seorang daripada kaum Ad ini, dia ketika itu dia berada di Baitullah. Ada dalam riwayat, kalau kita buka dalam Qasasul Anbiya oleh Imam Ibn Kathir ataupun Al-Bidayah wan Nihayah, maka kita akan jumpa dia ada di Baitullah. So ni kaum Nabi Ad, Nabi Hud. So bila dia duduk dalam kawasan Baitullah, di kawasan Masjidil Haram, maka dia apa? Dia selamat waktu tu. Bila dia keluar saja daripada Baitullahil Haram, kerana dia adalah kaum Ad, maka dia musnah. Dia turut sama dimusnahkan. Baik. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang tamadun kaum Ad ini. Kita nak pergi pula kepada kaum Ad. Kaum Ad. Baik. Baik. Sebab kita kena faham. Okey, sekarang ni kita kalau kita buka buku-buku sejarah sekarang ni, so dia orang, apa yang dia orang akan nampakkan kepada kita? Kehebatan tamadun silam, ancient world. Kehebatan Mesopotamia, Mesopotamia. Kemudian mereka katakan bahawasanya kod undang-undang yang pertama ditemui adalah apa? Kod undang-undang Hammurabi, kan? Kemudian Egypt. Sebab itu orang Mesir dia belagak, kan? Dia kata kami Ummud Dunya, kan? Ini perasan mereka yang first. Sebab masing-masing bangsa, masing-masing negara, mereka masing-masing nak mendakwa mereka adalah apa? Center of the kita kata apa? The civilization. Center of the civilization. Mereka nak dakwa mereka adalah center. Betul tak? Tak ketinggalan orang Melayu kita. Betul tak? Cuba tengok, kan, pengkaji-pengkaji sejarah sekarang ni, dia giat tengok. Tu yang kata apa? The loss of Atlantis. Sebenarnya kat Malaysia, kat tanah Melayu, gini. Semuanya kadang-kadang kita tengok takalluf. Maksudnya memberat-beratkan diri. Sampai kadang-kadang kita tengok dia mempengaruhi natijah kajian. Sebab punyalah nak angkat bangsa Melayu tu. Sampai kata memanglah kalau lah betul sekalipun dari sudut ada yang kajian tu, kan, dia kata DNA orang Melayu ni lebih lama berbanding dengan China dengan India.
Tetapi adakah dia boleh kata DNA orang Melayu ni lagi lama daripada DNA orang Arab? Kena fikir balik tu, kan? Dia kena fikir ada tak bercanggah tak dengan Quran dan Sunnah. Kena fikir 2-3 kali kalau pengkaji sejarah Muslim. Sebab kita, bila kita sebut kita Muslim, kita tak boleh keluar daripada apa? Kerangka Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita keluar habis, kan? Kita kajilah apa nak kaji, sila kaji. Tapi jangan kadang-kadang tu melampau sangat. Dia kata kita lagi awal, even lagi awal daripada tanah Arab. Itu berat tu, kan? Itu kena check balik tu. Terlampau obses sebab nak angkat bangsa kita sampai kita menafikan kelebihan bangsa lain. Itu satu. Atau bahkan kelebihan bangsa yang Allah Ta'ala sendiri dah angkat. Baik. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut kalau kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila Allah Ta'ala sebut dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertutur dengan apa? Dengan mad'unya, yang inilah apa? Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya ceritakan tamadun-tamadun yang sebelumnya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila perintahkan Nabi Muhammad SAW berdakwah, Allah perintahkan Nabi supaya bagi peringatan terhadap perkara yang boleh diterima oleh akal, benda yang bukan luar daripada akal, benda yang logik, benda yang boleh mereka tengok. Antaranya contoh dalam surah Fussilat, Allah Ta'ala kata apa? Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Jika mereka berpaling, yakni orang musyrikin berpaling, inda hadhihi al-hujjah allati bayyanaha lahum ya Muhammad, yang setelah mereka telah ditegakkan hujah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kalau mereka berpaling, katakan kepada mereka, faqul anzartukum, aku memberi peringatan kepada kamu, amaran kepada kamu, anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud, aku memberikan peringatan kepada kamu petir yang akan melanda ataupun yang akan memanah kamu seperti mana petir yang memanah kaum 'Ad dan juga Thamud. Baik, adakah waktu Allah Ta'ala sebutkan Nabi Muhammad suruh sebut Thamud dengan 'Ad ni, dia tak ada maksud, maksudnya sia-sia, macam tak ada, kita kata tak ada makna? Sudah tentulah maknanya ada. Iaitulah kenapa Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad ingatkan tentang kaum 'Ad dan Thamud. Sebab kaum 'Ad dan Thamud adalah kaum yang kita kata telah mencapai tahap ketamadunan yang tinggi sebelum musyrikin Mekah lagi. Nampak? Sedangkan kalau kita tengok, ini menunjukkan kepada kita, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, sebenarnya tamadun kaum 'Ad dan kaum Thamud ini adalah tamadun yang pertama, tamadun yang menjadi center sebelum tamadun-tamadun lain. Itu poin dia. Buatlah kajian, buatlah penelitian, kita akan jumpa. Sebab tu kalau kita tengok balik, macam Syekh Ain Al-Yahya, dia buat kajian. Dia pergi dekat satu museum dekat Arizona di Amerika Syarikat. So museum tu dia dikekalkan rumah yang dibina oleh Red Indian di Arizona. So rumah tu dipahat ataupun dibuat dengan batu apa kita kata tanah liat, dan juga tanah. Kalau kita tengok balik rumah dia tu macam Syekh Ain ni buat perbandingan, rumah dia tu sama macam rumah-rumah yang ada di semenanjung tanah Arab. Kemudian dijumpa lagi bekas-bekas makan, bekas makanan dan sebagainya. Dan dia yang lebih mengejutkan, dia jumpa ada huruf-huruf yang mempunyai persamaan dengan huruf-huruf musnadi Thamudi,
Iaitulah huruf-huruf Arab ancient, yakni Thamudi, yakni kaum Thamud sebelum tu lagi. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kat sini dia punya satu teori yang dia nak bawa. Red Indian yang datang ke Amerika Syarikat, dia penduduk asal. Betul tak? Sebelum orang kulit putih datang. Betul tak? Red Indian. Mana datang Red Indian ni? Daripada Arab. Daripada tanah Arab. Nah, itu belum lagi kita nak bincangkan tentang apa? Tentang di mana tempat ataupun kita kata bermulanya tamadun dunia setelah berlakunya tufan ataupun berlakunya banjir besar pada zaman Nabi Nuh. Kat mana? Turki dia dakwa dia lah, kan? Tapi tak ada dalil yang kukuh sebenarnya. Waham juga. Kemudian macam-macam pendapat. Tetapi kalau kita tengok balik perkara-perkara macam ni, maksudnya Ana cakap ni bukan Ana nak bagi tahu inilah yang betul sekali. So kita masih lagi dalam apa? Kajian. Dan benda ni terbuka untuk kita bincang. Betul? Masih kita buka. Tapi kita nak bagi tahu, first kali kita kena jadikan Al-Quran sebagai kompas. Al-Quran sebagai kompas. Bila Al-Quran kata, maksudnya kita jadikan Al-Quran sebagai kompas. Ya, Al-Quran bukan kitab tarikh, bukan kitab sejarah. Tetapi Al-Quran adalah apa? Hudan linnas. Hudan linnas. Sebagaimana Allah kata Kaabah itu adalah hudan linnas wa hudan lil alamin. Linnas wa hudan lil alamin. Wudi'a linnas wa hudan lil alamin. Petunjuk. Baik. Jadi kaum Ad dengan kaum Thamud ni, kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala kata apa? Allah kata nak bagi tahu hebatnya mereka ini. Kalau kita buka dalam Al-Quran, kita tengok dalam kita tengok mushaf ni, ya Allah Ta'ala sebut apa? Tentang kaum Nabi Hud. Kaum Ad ni dia lepas Nabi Nuh. Sebelum kita nak bawa Nabi kaum Ad ni, cuba tengok dalam Quran Allah kata, baik, sekarang kita nak bincang dari sudut timeline lah. Dari sudut timeline sejarah based pada Al-Quran. Baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, selepas kaum Ad, Thamud, ashab ar-ras, kata Allah kata wa 'adan wa thamud wa ashab ar-ras wa qurunan baina dhalika katsira. Allah kata kaum Ad, kaum Thamud, ashab ar-ras, qurunan, yakni ada kurun-kurun di antara kurun tersebut, yakni antara Ad, Thamud dengan ashab ar-ras ni, baina dhalika katsiran, ada banyak lagi kurun. Sebab itu kurun ni ulama bahaskan, kurun ni apa maksud dia? Adakah maksudnya 100 tahun? Yang jumhur ulama kata kurun ini waktunya adalah apa? 120 tahun. 120 tahun. Ada juga ulama kata tak, dia base pada usia atau kita kata apa? Masyarakat ataupun manusia yang ada ketika itu. Kalau usianya yang paling panjang, contohnya masa zaman Nabi Adam 1000 tahun, maka satu kurun dianggap 1000 tahun. Nabi Nuh alaihi salam usia dia berdakwah saja 950 tahun. Maksudnya kurun dia itu kalau kita kira 1000 tahun. Sampailah zaman Nabi-Nabi yang berikutnya, okey, 100 tahun paling lama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam letakkan kurun yang sahabatnya khairun nas qarni 120 tahun ataupun 100 tahun. So kita boleh dapatlah sampai sekarang 100 tahun itu adalah satu kurun. So Allah Ta'ala kata wa qurunan baina dhalika kathira. Ada kurun-kurun yang di antaranya itu sangat banyak. Kemudian dalam ayat yang lain, kalau kita tengok dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala sebut, ini lagi jelas. Selepas Nabi Nuh kan, kita kata lepas Nabi Nuh. Ayat dia.
Tadi dalam surah Al-Furqan, dalam surah yang berikutnya, dalam surah, kalau kita tengok sini dalam surah Al-Isra. Baik, Allah Ta'ala sebut apa? Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Al-Isra ayat 17. Wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Berapa banyak yang telah kami musnahkan, iaitulah kurun-kurun selepas Nuh, min ba'di Nuh. Maksudnya, even selepas Nabi Nuh, ada kurun yang banyak yang kita tak tahu. Sebelum datangnya Nabi, lepas Nabi Nuh, Nabi Hud. Antara Nabi Nuh dengan Nabi Hud, kurun yang panjang. Kurun yang panjang tu ada lagi umat-umat yang Allah Ta'ala tak cerita dekat kita, yang Allah utuskan Rasul-Rasul yang Allah Ta'ala tak cerita kita. Sebab itu pengetahuan kita tentang tamadun dunia ni, sebenarnya kita tak boleh menjazamkan. Kita tak boleh kata confirm. Tak. Mesopotamia yang first. Tak. Quran ajar kita, Allah kata, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Berapa banyak kurun yang kami musnahkan setelah Nabi Nuh. So kita rasa macam lepas Nabi Nuh tu terus Nabi Hud. Jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Hud berapa? Ibnu Abbas bagi tahu dekat kita, jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam 10 kurun, 10 kurun. Satu kurun tu kita tak boleh nak jazam kata 100 tahun. Paling kurang 1000 kali 10. Berapa dah? Betul tak? Banyak. Banyak. Kemudian lepas Nabi Nuh, Allah kata lagi, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Berapa banyak kaum yang kami musnahkan, kurun-kurun yang kami musnahkan setelah Nabi Nuh. Maksudnya ada kurun yang kita tak tahu. Maksudnya ada kita kata tamadun yang kita masih lagi tak tahu. Tiba-tiba kita nak bangga dengan tamadun kita yang tak apa-apa ni. Ataupun yang bukanlah kita kata tak apa-apa, ada nilai dia, tetapi yang apa, nak dibandingkan dengan kurun-kurun yang sebelum ni, nak bandingkan dengan kaum Ad, kaum Thamud, lagi dahsyat, lagi hebat. Kita apa nak, kita nak bangga apa? Kita Allah Ta'ala jadikan kecil, tapi Allah Ta'ala jadikan kaum Ad dengan kaum Thamud ni, antaranya Allah kata apa? Lam tukhlaq mithluha fil bilad. Irama dhatil imad allati lam tukhlaq mithluha fil bilad. Wa thamud alladhina ja'u bis-sakhra bil wad. Thamud pula Allah Ta'ala kata, dia orang boleh bawa batu-batu yang besar di lembah-lembah dia orang boleh bina. So teknologi pun, teknologi mereka dah lagi hebat sebenarnya. Baik, balik pada kaum Ad. So yang so nampaklah sini, nampak tak maksudnya bila Al-Quran cerita dekat kita benda yang kita kata reality, hakikat. Sebab itulah kalau kita tengok orang-orang barat, mereka melakukan ekspedisi menjelajah Rubu'ul Khali, yakni kawasan semenanjung tanah Arab, iaitulah kawasan yang dikatakan, kita kata di Saudi sekarang ni, iaitulah di kawasan Rubu'ul Khali ni, maksudnya padang pasir yang luas yang meliputi Arab Saudi, Oman, Yaman, dan juga sehinggalah sampai ke utara Saudi, sehinggalah kita kata sampai ke Jordan. Maka orang-orang kafir mereka buat kajian ekspedisi, tetapi kebanyakan kajian mereka disembunyikan. Mereka pergi, kalau kita boleh tengok senarai-senarai yang buat kajian ni ramai. Tahun 1920-an dah start. Dia orang pergi, dia orang naik unta, dia orang kaji. Tetapi mereka nak cari apa? Mereka nak cari penempatan kaum Ad.
yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Maksudnya mereka seakan-akan beriman dengan Quran. Maksudnya mereka pun maksudnya percaya dengan apa Quran sebut. Sebab bagi mereka sebenarnya kaum Ad dan kaum Thamud ini adalah antara the center of the civilization, tamadun dunia. Ad dan Thamud. Dan Ad dan Thamud ni apa? Kaum yang kita kata apa? Allah utuskan Nabi Arab. Mereka bertutur dengan bahasa Arab, ancient Arab. Dipanggil Arab Aribah. Arab Aribah, Arab yang dah pupus. Yang ini origin bagi Arab apa? Musta'ribah, Arab yang kita kata diutuskan Nabi Ismail, Nabi Ismail, iaitulah apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ini pun banyak lagi kita tak tahu. Sebab itu kalau kita tengok balik macam mana Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan tamadun, tamadun kaum Ad ini. Contohnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Baik, Allah kata kadzabat adunil mursalin. Ad telah mendustakan rasul-rasul. Idh qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun. Dan ingatlah ketika berkata kepada mereka saudara mereka Hud, yakni yang datang daripada orang yang bertutur dengan lisan mereka, satu bangsa dengan mereka, saudara mereka Hud. Ala tattaqun, kenapa kamu tak bertakwa dengan meninggalkan perbuatan syirik kamu? Kita dah bincang sebelum ni bahawasanya masalah pertama, masalah yang diberikan fokus oleh para Nabi adalah apa? Bukan sibuk tentang binaan apa semua, tetapi tentang Tauhid. Kerana mereka mensyirikkan Allah. Jadi, ala tattaqun, inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah Rasul yang diutuskan kepada kamu. Aminun, yang terpercaya. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kepada Allah dengan meninggalkan kesyirikan. Wa ati'uni, dan mengikuti aku, taati aku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tak minta kepada kamu upah, ganjaran. Ganjaranku hanyalah daripada apa? Tuhan sekalian alam. Atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun. Kemudian Nabi Hud alaihi salam menempelak mereka. Kerana mereka apa? Kerana mereka tenggelam dengan teknologi mereka. Mereka tenggelam dengan kemajuan dan ketamadunan mereka. Atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun. Apakah kamu membina? Bi kulli ri'in maksudnya, ri' ini ada dua cara baca. Orang Arab sebut ri' dengan ra'i'. Bagi atas fathah dengan bagi bawah. Ri' dengan ra'i'. Maksudnya binaan-binaan yang hebat. Atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun. Dalam sebahagian tafsir disebutkan fajjin. Ri' maksudnya fajjin, maksudnya jalan-jalan, iaitulah lereng-lereng jalan yang mereka jadikan sebagai tempat-tempat mereka bermain, tempat-tempat mereka beriadah, tempat-tempat mereka melakukan aktiviti sosial mereka. Maksudnya sangat hebat. Atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun. Dikatakan teknologi mereka ni, mereka apa lagi benda yang biasalah, maksudnya said, iaitulah apa, memburu, bermain dengan binatang. Kalau kita tengok ada satu, anda pernah tunjuk gambar kan, maksudnya orang Arab sebelum tu mereka boleh naik singa, mereka boleh tunggang singa. Kalau tengok dalam apa, salah satu ukiran Thamudi, mereka boleh apa, tunggang singa. Jangan tunjuk ni. Sebelum ni anda pernah tunjukkan dalam baik, ini kan, ini ukiran ni adalah ukiran Thamudi. Ukiran Thamudi. So dia ada cerita sebenarnya. Dia ada cerita. Cerita di sebalik apa? Riwayat ini. Riwayat kita kata tarikhiyah, manqush.
yang diukir. Itu dikatakan seorang lelaki ni namanya Qan ibn Tal. Jadi ceritakan dia ni seorang hamba, Qan, nama dia Qan ataupun Qin. Dan dikatakan inilah asal usul kenapa dia ni seorang hamba sahaya. Sebab itulah kenapa orang Arab memanggil hamba sahaya dengan Qin ataupun Qinah. Hamba sahaya perempuan Qinah. Dikatakan ini asal usul dia. Dikatakan ini, cerita ni diceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Qan ibn Tal dan juga ayah dia, yang mereka ni berburu di kawasan ni. Kawasan mana ni? Kawasan di Arab Saudi, di padang pasir. Maksudnya ni kalau kita tengok balik penemuan-penemuan yang banyak ditemui oleh pengkaji-pengkaji Arab, antropologi dan arkeologi mereka menemui banyak batu-batu yang diukir dengan binatang-binatang yang sekarang ni dah tak wujud dekat padang pasir. Antaranya singa. Kemudian rusa dan binatang-binatang yang macam lembu dan juga lembu ox kan, kerbau dan juga lembu-lembu yang besar ada diukir di kawasan-kawasan kita kata di kawasan-kawasan Rubu'ul Khali di kawasan Arab Saudi sekarang. Sekarang ni dia tak ada. Sebab tu dia orang buat satu kesimpulan, memang sebenarnya di tanah Arab itu asalnya adalah savana. Sama macam Afrika sekarang. So gajah pun ada kat situ. Binatang-binatang singa ni kalau kita tengok dalam gambaran ni, itu ada orang tu. Dikatakan dia naik singa. So dia boleh kontrol singa. Dan benda ni tak pelik kan? Sebab apa sekarang ni ada singa sarkas. Singa apa macam Ustaz Ali cerita kat singa kat zoo Yaman tu, bagi makan pisang je. Sebab kecil-kecil dia dah dibela oleh manusia kan. So memang benda tak pelik lah kita kata. Benda yang logik. Dia orang boleh naik singa. Bercanggah ke dengan logik? Tak bercanggah. Kita tengok singa ada yang dijinakkan, harimau yang jinak. Baik. Jadi dikatakan si pengukir ni dia telah ceritakan macam mana dia dengan ayah dia, dengan adik-beradik dia, atau dengan ayah dia, tak salah nak. Ayah dia nak, tak ingat nama dia. Tapi ditemui banyak, ukiran ni banyak ditemui. Kemudian ada nama. Dia ada apa? Di setiap unta yang dilukis dan singa yang dilukis tu dia akan tulis nama. Macam ni salah satu. Baik, dia apa yang dia nak cerita kat sini, dia nak cerita tentang bagaimana dia memburu dengan menggunakan singa. Dia memburu menggunakan singa. Begitulah juga dengan unta dan juga panah. Sudah ada alat-alat tu. Baik, ini dikatakan dianggarkan lebih kurang 7,000 atau 8,000 tahun, atau wallahu ta'ala alam. Kita pun tak tahu. Sebab kalau kita nak ikut ribu-ribu tahun ni pun dia tak tepat sebenarnya. Even kalau kita kata apa, carbon dating tu kan, dia masih lagi boleh disanggah. Dia bukanlah benda yang kita kata apa menunjukkan memang confirm. Sebab dia akan di banyak benda yang boleh mempengaruhi artifak yang diukur ataupun dikira. Sebab tu kita benda macam ni dia tak boleh membawa kepada kepastian, melainkan kita kembali kepada Quran. Sebab Quran Allah Ta'ala dia tahu, dia cerita dekat kita apa yang dia yang mencipta segala sesuatu. Sebab tu mungkin bolehlah kita nak gunakan apa numbers yang dibuat apa berkenaan dengan apa carbon dating ni apa semua ni, tetapi dia tak memberi apa-apa sebenarnya, faedah pun sebenarnya. Kita nak tahu benda tu kan ribu-ribu tahun, kemudian akhir sekali syaitan datang, kita kata dinosaur yang first. Itu yang tak mahu tu. Baik, jadi Allah Ta'ala kata lagi, atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun wa tattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun. Kamu membina dan menjadikan masani', yakni tempat-tempat rumah-rumah dan juga tempat-tempat binaan-binaan yang kamu buat, la'allakum takhludun. Kamu harapkan moga-moga kamu boleh kekal di dunia ini. Sebab tu ada orang ada seorang hamba Allah tanya, adakah orang yang nak kekal hidup di dunia? Ya, Allah Ta'ala sebut ada orang nak, dia kerana dia sibuk dengan dunia, kerana dia anggap dia akan kekal di dunia. Antaranya Allah Ta'ala sebut tentang kaum Ad, la'allakum takhludun. Kamu ingat kamu duduk di dunia ni kekal selama-lamanya. Wa idza batashtum jabbarin. Allah kata, apabila kamu melakukan kezaliman, iaitulah dengan apa? Kamu melakukan kezaliman dengan menggunakan pedang-pedang kamu dan kamu memukul belakang orang yang kamu zalimi itu dengan apa? Siyat, iaitulah dengan cemeti-cemeti yang dibuat daripada kulit-kulit binatang.
Wa idza batashtum jabbarin. Allah Taala beritahu betapa mereka ni bila dah terlampau tenggelam di dalam nikmat dunia, maka mereka melakukan kezaliman. Orang yang tenggelam dalam dunia, maka dia akan melakukan kezaliman. Sebab apa? Sebab kita dalam Islam tak ada istilah dosa peribadi. Dosa akan menimbulkan pelanggaran terhadap hak orang lain. Baru-baru ni orang terkejut bila dengar 2 tahun lepas satu kes yang mengejutkan dunia. Dipanggil Chris Ward. Pembunuhan. Dia membunuh anak dia sendiri, 2 orang anak perempuannya dan juga isterinya yang tengah syarat mengandung anak lelaki. Kita baca tu kita tak boleh tidur malam. Ada manusia yang hidup macam ni. Ada orang macam tu, dia boleh bunuh anak dia sendiri. Dan bila disiasat rupa-rupanya kerana apa? Kerana dia dah buat hubungan dengan perempuan lain. Kemudian tengok tu kat situ. Sedangkan sebelum ni orang kata dia baik. Dia tunjukkan dia punya kebaikan dia, ditunjukkan video-video dia. Memanglah kan anak dia panggil dia hero. Yalah, seorang ayah sepatutnya dia adalah pelindung, protector bagi anak perempuan dia, anak dia. Tiba-tiba membunuh anak dia. Sanggup dia buang anak dia, dia ni kan. Dia bunuh macam mana? Dia rasanya dia cekik ataupun dia lemas kan. Kemudian dia buang dekat mana? Dalam tempat dekat dia kerjakan minyak kan. Dekat dalam tangki minyak. Dibuang. Sanggup. Na'udzubillah. So, apa faedah besar yang kita boleh dapat? Setiap dosa ni kita jangan remehkan. Dosa ini walaupun sekecil mana, kita kata jangan kita remehkan. Nampak tak? Dia boleh mengubah seorang ayah menjadi binatang. Membunuh anak sendiri. Dikatakan sebelum dikatakan bila dia dah sebelum dia dah lepas dia dah buang mayat anak dia tadi, anak dengan isteri dia. Dikatakan sebelum tu dia dah ada mesej dengan perempuan tu. Kononnya dia nak jual rumah tu, nak bina hidup baru. Nampak tak syubhat? Nampak tak syahwat? Sebab itu jangan kita anggap bahawa dosa ni main-main. Jangan kita ingat dia selalunya macam itulah kan. Bila dah dia membina hubungan itu, berkahwin tu atas dasar hawa nafsu, syahwat, menyebabkan apa yang dah tak kena dengan syahwat dia. Sebab itu kita kata bukan main-main. Orang yang tenggelam dalam syahwat dunia akan merosakkan. Sebab itu Allah Ta'ala kata, atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idza batashtum jabbarin. Maksudnya kezaliman. Disebabkan oleh mereka terlampau tenggelam dalam dunia, maka mereka telah menzalimi orang lain. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku, kata Nabi Hud. Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun. Bertakwalah kepada Allah yang telah memudahkan kepada kamu apa yang kamu ketahui, ilmu-ilmu yang kamu ada. Teknologi yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu itu adalah apa? Nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Amaddakum bi an'amin wa banin. Allah Ta'ala telah berikan kepada kamu nikmat, iaitulah apa? Binatang-binatang ternakan dan juga banin, anak-anak lelaki. Wa jannatin wa uyun, dan juga kebun-kebun. Wa uyun, dan juga mata air, iaitu ini menunjukkan bahawasanya jazirah Arab, semenanjung tanah Arab ketika itu penuh dengan tumbuh-tumbuhan dan juga mempunyai mata air yang banyak. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kepada kamu ni azab pada hari yang sangat besar. Baik. Jadi ini antara peringatan Nabi Hud alaihi salam. So poinnya di sini kita nak bagi tahu tamadun, yang maksudnya tamadun kaum Ad itu adalah salah satu tamadun yang paling lama. Yang paling lama. Demikianlah juga tamadun kaum Samud. Dan ini kalau kita nak bincang panjang. Jadi ini antara bukti yang menunjukkan bahawasanya tamadun Arab itu adalah tamadun asal bagi manusia. Tamadun asal. Maksudnya setelah Nabi Nuh alaihi salam, kemudian Nabi Hud,
dan tak menafikan bahawasanya, maksudnya di sini, poinnya di sini, semua tamadun yang ada, maksudnya dia akan kembali kepada tamadun yang berasal daripada tamadun di mana tempat kita kata kaum Nabi Ad dan juga kaum Nabi Hud, ini kaum Ad dan juga kaum Thamud. Baik itu. Baik, ini bukti yang pertama. Bukti yang kedua, anda nak tunjukkan bahawasanya tamadun Arab ini apa kaitannya dengan kita, dan tamadun Arab ini apa maksud dia, iaitulah dari sudut bukti bahasa. Bukti bahasa. Dia panggil apa? Istilah dia. Cuba ingat. Dia ada istilah dia. Kajian tentang bahasa ni. Linguistik. Dia ada satu lagi. Dia ada satu lagi. Sama juga dia bincang tentang origin. Dia lebih dalam lagi berbanding linguistik. Linguistik ni hanya semata-mata bahasa lah. Tapi dia ada satu lagi bidang yang dia kaji tentang origin semua bahasa. Dan ini masih lagi, maksudnya anda masih lagi duk melihat lah, masih lagi baca, masih lagi kita duk kaji, gitu-gitulah. Nak cari maksudnya semua bahasa ni. Kalau kita tengok ada kajian-kajian, contohnya macam tak salah ada seorang ustaz di Kelantan tu dikaji tentang bahasa Arab dengan bahasa Melayu. So macam mana bahasa Arab boleh mempengaruhi bahasa Melayu. Berapa banyak kalimah-kalimah bahasa Melayu yang diambil daripada bahasa Arab. Banyak kan? Banyak sangat. Kalau tak, kita pun tak tahu bahasa Melayu tu apa, bahasa Arab. Begitulah juga bahasa-bahasa seperti bahasa ancient, contoh macam bahasa Hebrew kan, Semitic, kemudian bahasa Aramaik. So dibuat kajian. Dan kalau kita tengok balik, benda ni Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran. Baik, anda nak bawa kita pergi tengok ayat Quran. Baik, dalam Al-Quran, baik, bila kita sebut Arab, tadi kalau kita faham macam orang biasa tadi, orang-orang masyarakat awam, orang ramai, Arab ni semua negatif. Arab, dia kata jangan janji dengan janji Arab tadi. Jangan jadi macam orang Arab, jangan pemalas macam orang Arab, jangan. Dia kata semua negatif nampak Arab ni. Kadang-kadang dia pergi umrah tu bukan orang Arab pun. Dia orang Pakistan, orang Bangladesh. Kemudian makcik tu pun dia ingat orang Arab kan? Dia balik dia duduk canang orang Arab ni gini. Orang Arab ni keras. Padahal kadang-kadang bukan orang Arab asal pun, orang Mesir kadang-kadang kan? Kemudian dihukum orang Arab ni semua jahat. Dan satu lagi kita kena faham, dalam sebenarnya kita tak sedar sebenarnya kebencian terhadap Arab ni sebenarnya sudah lama. Dia ada satu doktrin, ataupun kita kata satu bid'ah yang disebutkan oleh para ulama sebagai bid'ah asy-syu'ubiyah. Asy-syu'ubiyah ini itulah bid'ah yang menyatakan bahawasanya tidak ada kelebihan Arab ini di atas mana-mana bahasa ataupun mana-mana bangsa. Dia adalah satu doktrin yang kalau kita lihat sekali nampak macam betul, sebab di bawah ayat Quran. Sebab apa dipanggil syu'ubiyah? Sebab dia kata Allah Ta'ala sebut ja'alnakum syu'uban wa qabaila inna akramakum indallahi atqakum, dan surah Al-Hujurat. So dia orang buat ayat ni, dia kata Allah Ta'ala jadikan kita ni berkabilah-kabilah, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kemudian yang paling tinggi di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah adalah apa? Orang yang paling bertakwa. Ya, kita setuju, betul. Tetapi kalau kita menafikan kelebihan jinsul Arab, jenis Arab tu kita nafikan terus, maka itu salah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala turunkan Quran dalam bahasa Arab. Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, af'aluhu, perbuatan Allah ini tidak sia-sia, ada hikmah. Allah Ta'ala bila dia tentukan sesuatu, bila dia takdirkan sesuatu, dia tak ada kita kata sia-sia. Dia ada maksud, dia ada tujuan, dia ada hikmah dia. Sebab tu kita nak tahu apa hikmah Arab. Kenapa Allah Ta'ala pilih Arab? Baik, dalam Al-Quran, kalau kita buka sini, kita boleh jumpa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 tempat Allah Ta'ala sebut tentang Arab. Bukan Allah Ta'ala sebut pasal bangsa Arab ke apa, tapi Allah sebut bahasa Arab.
Baik, Allah Ta'ala sebut dalam surah Yusuf ayat 2, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya, yakni Quran. Yakni Quran ini Qur'anan. Jadi Quran yang dibaca Arabiyyan, Arab. Quran yang turun dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Semoga mereka menggunakan akal mereka berfikir. So Allah Ta'ala sebutkan Arab. Quran turun dalam bahasa Arab. Yang kedua, Allah kata dalam surah Ar-Ra'd ayat 37, wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala waq. Allah kata wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan. Demikianlah kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, hukman arabiyyan, hukum Arab. Apa maksud hukum Arab? Kenapa Allah kata hukum Arab? Kenapa Allah kata kami turunkan Al-Quran ini sebagai hukum Arab? Apa maksud hukum Arab? Kata para ulama tafsir, maksudnya hukum hakam yang terkandung di dalam Al-Quran ini kesemuanya dalam bahasa Arab. Kesemuanya melibatkan Arab. Melibatkan apa? Segala jenis perkara kita nak faham, kena faham dulu apa itu Arab. Contoh, kenapa diat? Hukum diat kena 100 ekor unta. Kenapa tak 100 ekor gajah ke? 100 ekor ayam ke? 100 ekor apa lagi? Anjing ke? 100 ekor unta. Kenapa? Hak tu kita kena kaji. Sebab tu Allah Ta'ala sebut afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat? Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta itu dia diciptakan? Lepas tu orang barat mereka kaji tentang unta dengan dalam. Sekarang ni di Saudi pun mereka betul-betul serius dengan unta ni, sampai dah dibuat satu hospital khusus spesialis untuk unta saja. Tak salah nak berapa juta, berapa million. Di Saudi sekarang ni ada satu hospital besar spesialis untuk unta saja. Maksudnya bukan pergi kat situ untuk orang, bukan, unta pergi. Hospital besar di Saudi sekarang. Jangan main-main dengan unta. Unta kan, kita kata unta. Orang Arab macam kenapa sangat-sangat Allah Ta'ala tekankan benda tu. Dan Allah suruh kita fikir pun, kenapa Allah Ta'ala suruh kita tengok unta? Kenapa tak tengok binatang lain? Banyak lagi binatang. Tapi Allah, kenapa Allah jadikan tanda-tanda kekuasaannya pada unta tu sebagai satu tanda-tanda untuk kita mentauhidkan Allah? Banyaklah orang buat kaji. Unta ni, sebab tu orang Arab kata unta ni al-jamal kasafinati fi sahra. Unta ni macam apa? Macam kapal di padang pasir, desert. Sebab apa? Sebab kapal dia takkan tenggelam. Kalau kita bawa binatang lain, dia akan tenggelam dalam padang pasir. Tapi unta ni Allah Ta'ala jadi dia terapung di padang pasir. Itu satulah. Kemudian banyak lagi lah. Unta ni dia GPS GPS yang apa? Yang tak pernah salah. Waze pun salah, Google Map pun salah. Boleh salah kan? Tapi unta ni tak boleh salah. Maksudnya kalau tuan dia bawa pada ke satu tempat, unta ni dia boleh ingat balik untuk balik ke tempat dia tu tanpa salah sikit pun. Tu banyaklah tentang unta kan. Kemudian kenapa Allah Ta'ala jadikan diat satu nyawa dengan 100 ekor unta? Ada rahsia dia, ada hikmah dia. Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita kaji. Baik, jadi Allah Ta'ala sebut hukman arabiyyan. Maksudnya semua hukum hakam dalam Islam ni dia ada kena-mengena dengan bahasa Arab. Dia ada kena-mengena dengan bangsa Arab. Dia ada kena-mengena. Dia tak boleh kita kata sia-sia. Dia tak boleh kita kata abath, sia-sia. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi dalam surah Taha ayat 113, wa kadzalika anzalnahu qur'anan arabiyyan. Demikianlah kami jadikan, kami turunkannya Quran itu arabiyyan, Arab. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar ayat 28, Qur'anan arabiyyan ghaira dhi iwajin la'allahum yattaqun. Quran
yang diturunkan, yang Quran ini dalam bahasa Arab, Arabiyan ghaira dhi iwajin, yang tidak ada kebengkokan. Allah kata ghaira dhi iwaj. Ini sifat bagi apa? Quran, dan sifat bagi bahasa Arab tu sendiri. Ini menunjukkan bahasa Arab adalah bahasa yang paling tepat, yang paling lurus. Sebab Allah kata ghaira dhi iwajin. So, Quran dia turun dalam bahasa Arab, sudah tentulah bahasa Arab ni bahasa yang paling sempurna, yang tak ada bengkok. Bahasa Melayu ni ada bengkok-bengkok, bahasa Inggeris pun ada bengkok-bengkok, bahasa-bahasa lain semua ada bengkok. Bahasa Arab tak ada bengkok. Tapi ustaz, saya belajar susah pasal kita yang bengkok. Pasal kita yang bengkok, kan? Kita yang bengkok. Tapi bahasa Arab ni, maksudnya Allah kata ghaira dhi iwajin, dia tak ada langsung kita kata apa. Maksudnya maksudnya dia lurus. Dia tak ada kita kata apa. Dia adalah bahasa yang sempurna. Kemudian Allah kata lagi, kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun. Kami turunkan kitab fussilat ayatuhu, yang dijelaskan ayat-ayatnya, Qur'anan arabiyyan, Quran yang dibaca itulah dalam bahasa Arab, liqaumin ya'lamun. Allah kata untuk kaum yang mengetahui, untuk kaum yang alim, yang ada ilmu. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi dalam surah Asy-Syura, wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la raiba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi, wahai Muhammad, qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura, supaya engkau memberikan peringatan kepada penduduk ummal qura, yakni penduduk Mekah, wa man haulaha, yang ada sekelilingnya, wa tunzira yawmal jam'i la raiba fihi. Baik, hingga akhir ayat. Dalam surah Az-Zukhruf Allah kata inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami jadikan Al-Quran itu iaitu arabiyyan, dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, moga-moga kalian menggunakan akal kalian. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadha kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyunzira alladhina zalamu wa bushra lil muhsinin. Allah kata apa? Dan sebelumnya ada kitab Musa yang menjadi imam dan juga rahmat, petunjuk bagi Bani Israel. Wa hadha kitabun, Allah kata ini, kitab ini yakni Quran, musaddiqun, yang membenarkan. Musaddiqun, membenarkan. Membenarkan apa? Sebenarnya kalau kita tengok balik Quran ni, sifat dia adalah membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Muhaiminan, dia mendominasi, dan dia menyuluh kitab-kitab yang ada sebelumnya. Lisanan Arabiyyan, Allah Ta'ala kata lisanan Arabiyyan, lisan Arab. Maksudnya Al-Quran ni dalam lisan Arab. Liyunzira alladhina zalamu wa bushra lil muhsinin, sebagai peringatan bagi orang-orang yang, untuk memberi peringatan kepada apa? Orang-orang yang zalim, wa bushra lil muhsinin, dan khabar gembira untuk orang-orang yang muhsin, orang-orang yang melakukan kebaikan. Baik, cuba kita tengok ayat-ayat yang kita bawa ni semua. Apa Allah Ta'ala nak bagi tahu dekat kita? Kat sini kita nampak di sini bahawasanya bahasa Arab ini adalah bahasa asal manusia. Baik, anda akan bawa satu riwayat menunjukkan bahasa Arab ni adalah bahasa, antara bahasa yang terawal. Baik, dalam kitab As-Sahibi fi Fiqh al-Lughah oleh Ibn Faris, beliau ada bawa satu bab. Beliau kata bab al-qawlu 'ala al-khatt al-arabi wa awwalu man kataba bihi. Bab pendapat atau perkataan berkenaan dengan khatt al-arabi, tulisan Arab, dan orang yang pertama yang menulis Arab. Yurwa anna awwala man kataba al-kitab al-arabiyya was-siryani wal-kutuba kullaha Adam alaihi salam. Diriwayatkan bahawasanya awal manusia yang terawal menulis kitab Arabi, bahasa Arab, tulis kitab Arabi, dan Siryani. Siryani maksudnya bahasa Aramaik dan juga Hebrew, Ibrani dengan Siryani. Wal kutuba kullaha, dan juga kitab-kitab, tulisan-tulisan semuanya, Adam alaihi salam, Nabi Adam. Qabla mautihi bi 300 sana, sebelum kewafatan Nabi Adam, 300 tahun sebelum kewafatan Nabi Adam. Maksudnya Nabi Adam alaihi salam telah tulis kitab-kitab, telah tulis tulisan-tulisan untuk anak keturunan dia.
Ini membenarkan kita baca ayat dalam surah Al-Baqarah, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Betul tak? Allah dah ajar Nabi Adam ni sebelum diturunkan ke bumi. Allah dah ajar semua. Jadi sudah tentulah Nabi Adam AS ada masa yang dia ambil untuk proses untuk dia sampaikan ilmu dia kepada anak keturunan dia. Antara ilmu yang Nabi Adam warisi adalah bahasa. Betul tak? Sebab bahasa ni paling penting. Betul tak? Sebab tu Allah kata apa? Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Betul tak? Bila Allah Ta'ala sebut tentang apa? Tentang azab di akhirat nanti, antaranya kulit-kulit ni akan bercakap. Kulit-kulit ni, kulit-kulit orang yang akan diazab nanti, dia akan bercakap, dia akan jadi saksi. Kemudian dikatakan, lima syahidtum, apa yang kamu saksikan? Qalu antaqana Allah allati antaqa kulla syai. Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai. Dalam ayat apa? Kita tengok dalam ayat. Dalam surah Fussilat ayat 21, Allah Ta'ala kata apa? Fussilat ayat 21, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai. Dikatakan kepada kulit-kulit juludihim, kulit-kulit mereka, orang-orang yang diseksa oleh Allah, lima syahidtum alaina, apa yang kalian telah apa? Menyaksikan terhadap kami. Qalu antaqana Allah, mereka mengatakan antaqana Allah, Allah yang memberikan kami untuk kemampuan untuk berkata-kata. Allazi antaqa kulla syai, dia yang menjadikan, mencipta. Antaqa kulla syai, yakni menyebabkan apa? Setiap segala sesuatu tu boleh bercakap. Yakni Allah yang mencipta, yakni pertuturan. Maksudnya Allah yang jadikan kita ni boleh cakap, sebagaimana Allah jadikan kulit-kulit nanti boleh cakap. Nampak? Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, Allah ajar Nabi Adam semuanya, antaranya bahasa, tulisan. Sebab tu kata Ibn Faris di sini, Nabi Adam dah apa? Menulis semua bahasa, antaranya Arab dan juga Syriani, Arab dan juga bahasa Hebrew dan juga bahasa Aramaik ataupun Hebrew dan Aramaik sebelum wafatnya, sebelum 300 tahun sebelum wafatnya. Dikatakan tulisan-tulisan lain pun telah ditulis oleh Nabi Adam. Katabaha fi tinin wa tabakhahu, dikatakan Nabi Adam tulis di atas tanah, di atas tanah. Kemudian disimpan, ataupun di sini watabakhahu maksudnya dibakar ataupun dipastikan, dijagalah maksudnya. Falamma asaba al-ardh al-gharq wajada kull qaumin kitaban fakatabuh. Bila mana bumi ini telah mengalami banjir yang menenggelamkan mereka, maka setiap kaum yang ada ketika itu mereka mendapatkan tulisan-tulisan masing-masing. Fa asaba Ismail alaihi salam al-kitab al-arabi, Nabi Ismail dapat kitab Arabi, tulisan Arab. Wa kana Ibn Abbas yaqul awwal man wada'a al-kitab al-arabi Ismail alaihi salam wada'ahu ala lafzihi wa mantiqihi. Kata Ibn Abbas, orang pertama yang meletakkan tulisan Arab ini adalah Nabi Ismail alaihi salam. Wada'ahu ala lafzihi wa mantiqihi, diletakkan berdasarkan lafaznya dan juga mantiqihi, cara bertutur, maksudnya cara pronounce dan sebagainya dah lengkap. So kata Ibn Faris, wa riwayatu fi hadzal bab takthur wa tahtali. Maksudnya Ibn Faris dia bawakan riwayat ni, dia nak isbatkan bahawasanya bahasa ni sebenarnya dah lama lah. Bahasa ni dah lama. Maksudnya antara bahasa yang paling lama adalah bahasa Arab. Tak nafikan juga bahasa-bahasa lain. So ini bukti menunjukkan apa? Tamadun dunia ini. Maksudnya bila kita tengok tamadun Arab tadi, dia antara tamadun yang terawal. Baik, apa tujuan kita ceritakan benda ni semua? Adakah tujuannya adalah untuk kita nak berbangga-bangga dengan bangsa Arab, ataupun berbangga-bangga dengan, kita nak bangga apa sekarang ni? Baik, kita dah sebut tadi Allah Subhanahu Wa Taala namakan hukum-hukumnya sebagai hukum Arab tadi.
hukman Arabiyyah. Maksudnya di sini kita nak bagi tahu bahawasanya pentingnya kita menghargai bahasa Arab, iaitulah bahasa Al-Quran, bahasa Nabi kita SAW. Sebab itu dalam bahasa Arab ni saja, kalau kita teliti, ada lebih kurang 9 ilmu, disiplin ilmu dalam bahasa Arab saja. Ada 9 cabang ilmu dalam bahasa Arab, 9 disiplin utama bahasa Arab. Ada yang kata 6, ada yang kata 9 kan? Daripada 9 tu, kita hari ni mungkin duk merangkak-rangkak 2 daripada ilmu di bidang disiplin nahwu saraf. So ada lagi berapa? 7 lagi. Ada lagi 6, ada lagi 7. Maksudnya luas bahasa Arab. Sebab itu kata para ulama, antaranya Ibn Faris tadi dinukilkan perkataan, dikatakan oleh sebahagian fuqaha. Dia kata kat sini, banyaklah kitab dia ni bagus, dia cerita tentang kelebihan bahasa Arab. Kalau kita tengok bahasa Arab ni, antara kelebihan dia kerana apa? Kerana dia adalah awsa'u lughah. Awsa'u lughah, bahasa yang paling luas. Bahasa yang paling luas, yang paling meliputi segala sesuatu. Bahasa yang paling, dia boleh cover semua. Maksudnya bahasa-bahasa lain tak boleh cover banyak benda, tapi bahasa Arab dia boleh meliputi segala. Kan? Kalau kita tengok bahasa Arab ni, adakah, sebab itu ulama bahas, adakah boleh orang meliputi seluruh bahasa Arab ni? Kata sebahagian fuqaha, kalamul Arab la yuhitu bihi illa nabi. Bahasa Arab ni, kalam Arab ni takkan meliputi, takkan dapat penguasaan yang penuh meliputi segala disiplin bahasa Arab ni kecuali Nabi. Nabi saja yang boleh menguasai. Maksudnya Nabi sahaja yang meliputi seluruh bahasa Arab. Sebagaimana kita sebut dah tadi, Nabi Adam AS diajarkan apa? Seluruh bahasa. Dan dia telah tulis 300 tahun sebelum dia wafat. Kita tak berbincanglah sanad tak sanad, tapi ulama bahasa terima. Base pada apa? Base pada Allah dah sebut wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Betul tak? Kemudian apa? Nabi Ismail AS, bahasa Arab itu khusus. Adapun Nabi Ibrahim, anaknya Ishaq, Yaqub, mereka apa? Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Apa? Jadi yang menguasai, yang meliputi seluruh bahasa Arab ni adalah Nabi. Sebab itu kita kata dia ni menunjukkan kepada kita bahawasanya kepentingan bahasa Arab. Kepentingan bahasa Arab. Dan penting juga bahasa Arab ni kerana apa? Kerana ajaran-ajaran sesat, khususnya ajaran-ajaran sesat yang menggunakan nama Islam, kebanyakannya berjaya menyuntik doktrin-doktrin sesat mereka ke dalam masyarakat awam, masyarakat Islam, disebabkan oleh kejahilan Arab. Even bid'ah-bid'ah yang muncul pada awal kurun yang ke-3 Hijrah ataupun ke-2 Hijrah, penghujung kurun yang ke-2 Hijrah, awal kurun yang ke-3 Hijrah, bid'ah yang mula masuk dalam masyarakat umat Islam sangat banyak, berpunca daripada apa? Jahilnya masyarakat terhadap bahasa Arab. Dan berpunca daripada disebabkan oleh apa? Islam tu dah tersebar luas. Sebab itu kalau kita tengok balik, para sahabat Nabi, mereka bila mereka buka satu tempat, mereka akan ajar bahasa Arab. Bukhara. Dan kita kena faham, bila kita sebut Arab ini, dia bukan bangsa sebenarnya. Dia bukan semata-mata bangsa. Yang ni kita kena pecah tembok ni. Kita jangan ingat bila kita sebut Arab ni, kita hanya faham bangsa Arab. Yang ni kita faham dalam kerangka yang sempit. Kita hanya nampak darah semata-mata. Kerana kalau kita sempitkan Arab ini hanya bangsa, maka itulah yang akan menjadikan kita ini takkan mendapat manfaat daripada Arab itu sendiri, daripada bahasa Arab, daripada Quran. Sebab berapa ramai, macam anda sebut tadi, bid'ah syu'ubiyah, puncanya kerana apa? Kerana dia hasad dengan bahasa Arab, dia hasad dengan Quran, dia hasad dengan Islam. Sebab itu balik pada ayat tadi, Allah Ta'ala dah sebutkan Mekah itu sebagai apa? Hudan lil alamin wa hudan lil alamin. Dia petunjuk bagi seluruh alam. Petunjuk bagi seluruh alam. Maksudnya bukan pada fizikal Kaabah tu saja.
tapi pada segala perkara yang berkait dengan apa? Hadarah Islamiyah, ketamadunan Islam, ketamadunan Arab itu. Semua itu sebenarnya. Sebab itu kita nak kembali mulia, kita nak kembali gemilang adalah kembali kepada thaqafah al-Arabiyah al-Islamiyah. Bukan bermaksud bila kita cakap Arab kita akan ubah identiti kita daripada bangsa Melayu menjadi Arab. Kita tak mungkin akan ubah, kerana benda tu dah tak boleh diubah. Tetapi kita nak bagi tahu, bila kita belajar bahasa Arab, bila kita belajar Al-Quran, maka identiti jati diri kita sebagai seorang Islam itu kukuh. Sebab itu kata sebahagian ulama, kalau kita tengok ada satu hadis yang walaupun riwayat itu tak kuat, bahkan dhaif jiddan, tapi disebutkan dengan maknanya, Arab ini bukanlah Arab pada darah, pada bangsa. Arab ini adalah Arabiyul lisan, lisan Arab, lisan yang bertutur bahasa Arab. Sebab itu man takallama bil arabiyyah fahuwa arabi. Kata sebahagian ulama, barang siapa yang boleh bertutur dalam bahasa Arab maka dia Arab. Baik, kita boleh tak bertutur bahasa Arab? Tak boleh ustaz, tak boleh. Tu yang hang solat hari tu. Betul tak? Yang kita solat hari-hari itu kita bertutur bahasa Arab tu. Allahu Akbar bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita bermunajat dengan Allah hari-hari dalam bahasa Arab. Kita tak sedar. Tiba-tiba kita kata, ustaz, bahasa Arab ni susah. Hari-hari engkau dah cakap bahasa Arab sebenarnya. Betul tak? Satu lagi usaha yang kita kena, benda yang kita kena pecahkan tembok ni adalah benda takut dengan bahasa Arab ni. Ataupun kita kata dia takutlah, dia bahasa Arab ni susah, gini. Tak. Kita kena ada usaha. Memang kita, sebab Ana cakap tadi, sebab apa Ana bawa perkataan ulama tadi, kalamul Arab la yuhitu bihi illa nabi. Bahasa Arab ni takkan dapat meliputinya, takkan dapat menguasainya dengan penuh, takkan dapat meliputi seluruh bahasa Arab kecuali Nabi. Jadi kita memang tak boleh nak meliputi semua. Tapi takkanlah kita nak tinggal, takkan kita tak ada usaha langsung belajar bahasa Arab. Itu point dia. Kenapa Ana buat tajuk ni, sebenarnya nak bagi tahu, nak galakkan kita supaya kaji bahasa Arab, belajar bahasa Arab, supaya kita dapat kemanisan bila kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai bila kita nak harap semua ustaz terjemah? Betul tak? Paling kurang kita boleh nampak lah. Kita boleh nampak tu, kita boleh nampak, kita boleh faham. Okey, kalau kurang je lah, okey, tak apa wujud ustaz. Tapi paling kurang kita nak supaya kita ada apa? Thaqafah Arab Islamiyah. Sebab tu nak kembali balik kepada kegemilangan Islam, tak ada cara lain melainkan dengan kembali kepada bahasa Arab, kembali kepada bahasa Al-Quran, kembali kepada sunnah. Cuba tengok Israel sekarang. Kenapa mereka sombong dan mereka menganggap mereka dah berjaya? Kan? Mereka dah berjaya kononnya menunduk orang-orang Arab, menundukkan orang Arab untuk melakukan perdamaian dengan mereka. Mereka bangga dengan thaqafah mereka. Mereka bangga dengan bahasa mereka. Mereka bangga dengan kitab mereka. Mereka bangga. Dan mereka mengkaji. Tapi kita orang Islam makin hari makin kita tinggalkan jati diri kita. Kadang-kadang tu kita nampak dah tak macam orang Islam lah. Jati diri tu penting. Baik, kita jati diri kita Melayu, okey, Melayu. Kita pun pakai baju Melayu juga. Hari ni je pakai jubah kan. Hari-hari kita pakai baju Melayu. Ada jati diri kita Melayu kan. Ada benda yang dalam apa kita kata bangsa kita Melayu, ada yang baik, kita ambil, kita teruskan. Yang negatif jangan teruskan, berhenti. Contoh kan, anda bagi contoh dia tu, makan apa? Makan budu, makan sambal belacan. Ada isu ke? Tak ada isu kan? Makanlah. Tapi percaya bomoh, percaya dukun, janganlah. Walau orang Melayu dulu percaya alam ni diciptakan daripada apa, ataupun makhluk pertama dicipta adalah bomoh dan pawang. dalam apa, literature sejarah Melayu dulu, benda yang merapu-rapu kan, mengarut-ngarut. Kita nak bagi tahu di sini jati diri kita sebagai Islam. Bila anda sebut Arab tu, bukan maksudnya, kita kena faham, bukan kita nak suruh orang ni pakai tukang semua pakai jubah belaka. Tak semestinya. Tapi supaya ada jati diri Islam.
jati diri Islam. Maksudnya dia tahu kitab dia tahu solat apa yang dibaca, paling kurang dia tahu apa yang dia baca hari-hari ketika dia solat, ketika dia berdoa kepada Allah, paling kurang. Jadi saya rasa itu antara perkara yang dua bukti lah sebenarnya cukup. Dua bukti ni pun kita dah berapa jam sebenarnya ada banyak lagi bukti. Sama ada bukti dari sudut apa, arkeologi, evidence dan sebagainya, kita boleh buktikan. Tetapi ana rasa untuk setakat ini cukup untuk anda bawakan dua bukti ni. Maksudnya kita dah bincang tadi dari sudut apa, center of civilization tadi, itulah Mekah itu sendiri. Bahkan kalau kita tengok kajian geologis ataupun kajian orang yang mengkaji tentang bumi ni, mereka memang dapati bahawasanya Mekah itu adalah center. Mekah itu adalah center. Nampak? Dan bukti, anda bagi satu lagi bukti. Allah Ta'ala jadikan hati manusia keseluruhannya, seluruh hati manusia yang beriman kepada Allah akan rindukan Mekah. Tak percaya kita sekarang, berapa bulan dah tak pergi, berapa tahun lah bila pergi umrah? Anda tahun lepas? Tak tahu? Tak pernah, tak sampai lagi. Semoga Allah sampaikan. Anda tak pernah sampai lagi. Semoga Allah sampaikan. Anda tahun lepas kan? Okey, tahun lepas dah 12 bulan lah. Apa perasaan? Nak pergi? Baik, ana last lepas grad 2016, 4 tahun. Kalau hantar yang baru lepas pergi setahun pun dah rasa rindu, ana yang lagi rindu. Bahkan kalau kita tanya semua orang hari ni, dah semua dah tanya dah ni. Syarikat travel mau bila nak buka ni kan, Saudi buka peringkat-peringkat kan. Oh dah daftar dah semua. Semua orang yang pernah pergi Mekah dia akan rasa apa? Rindu nak kembali ke Mekah. Itu dalil fitrah. Dalil yang menunjukkan fitrah Allah Ta'ala jadikan. Mana ada orang Islam yang tak suka Mekah? Semua orang Islam, even yang benci kepada Islam pun still suka Mekah juga. Dia nak pergi Mekah juga. Orang-orang yang ahli bid'ah ni, dia nak pergi Mekah juga. Nak pergi Mekah juga, walaupun dia keliru dan sebagainya, tapi dia nak. Sebab apa? Allah jadikan fitrah. So itu bukti yang kita kata tak perlu cari banyak-banyak, tak perlu kaji banyak-banyak. Ada dalam setiap diri seorang mukmin, seorang muslim. Allah Ta'ala jadikan apa? Mekah tu sebagai apa? Hudan lil alamin. Saya petunjuk. Fihi ayatun bayyinatun. Adanya tanda-tanda yang jelas. Tanda-tanda yang jelas, bukan setakat maqam Ibrahim, tetapi Al-Quran yang turun di Mekah. Quran yang Allah Ta'ala jadikan ada kat depan kita, yang kita boleh baca walaupun kita tak boleh pergi ke Mekah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak menzalimi kita. Betul tak? Apatah lagi kita boleh tengok video dan sebagainya Mekah, tapi lagi rindu lah, lagi nak pergi, lagi tengok tu lagi nak pergi. Jadi itu antara perkara yang kita bukti-bukti. Dan bahasa Arab tu sendiri, kalau kita tengok bahasa Arab ni, memang sampai sekarang dia adalah bahasa yang paling luas dan bahasa yang, kalau kita tengok sistem-sistem bahasa lain, dia ada kekurangan. Tapi bahasa Arab Allah kata ghaira dhi iwajin, dia tak ada kekurangan. Kalau ada kurang, kita yang kurang. Sistem bahasa dia tepat, padat, kemudian menyeluruh kan, macam Nabi sebut kan, singa saja ada 500 ataupun 600 kalimah yang merujuk kepada singa. Bahasa Melayu, singa lah satu tu, singa 700 kali singa, sama aja. Kan ada benda lain. English, lion, ada tak kalimah word yang merujuk kepada singa dalam bahasa Inggeris yang selain lion? Ada? Setakat anda dah belajar bahasa Inggeris, ada tak lion benda lain, kalimah yang sama merujuk kepada lion? Ada? Tak ada. Kalau ada Lion King Lion King ada tambah King belakang kan. Bahasa Arab 600, 500. Qaswarah, asadun yang kita hafal, asadun, qaswarah, ghadan apa macam mana? Apa dia qaswarah, lagi banyak lagi. Tak ingat, kita pun tak ingat. Banyak, luah. Itu bahasa Arab ni tak meliputinya kecuali Nabi.
di kesimpulannya, apa yang kita dah sampaikan tadi, maka tajuk kita ni sebenarnya nak galakkan kita lagi untuk terus belajar bahasa Arab. Jangan kita putus asa belajar bahasa Arab. Walaupun kita bermula daripada zero, mulalah belajar bahasa Arab. Kerana kita tak rugi pun. Kita takkan rugi apa pun belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab, dalam masa yang sama kita tak menafikan juga kepentingan ilmu-ilmu yang lain lah. Ilmu akidah yang paling penting sekali. Akidah yang paling penting. Sebab tu kalau kita nak faham ilmu bahasa Arab ni, dia wasilah untuk kita faham agama kita, untuk faham akidah. Betapa banyak penyelewengan dalam akidah disebabkan oleh menyelewengkan bahasa Arab. Kristian boleh menyeleweng sebab apa? Sebab mereka tak ada apa? Mereka tak ada kitab yang asal dalam bahasa Nabi Isa bertutur. Mereka tak ada, kita kata, manuskrip yang paling lama pun, New Testament yang ditemui hanyalah dalam bahasa Yunani, bahasa Greek. Sedangkan Nabi Isa bertutur dalam bahasa Aramaik. Nampak? So kita ni bersyukur sebab kita ni dengan Nabi kita dekat. Sebab apa? Quran ni Allah Ta'ala jaga, dan Quran ni kekal dalam bahasa Arab. Kita boleh akses Quran ni dalam bahasa Arab, bahasa asal yang diturunkan Quran. Kalau kita mula mengabaikan Quran, mengabaikan bahasa Arab, kita bimbang, takut nanti kita sesat macam Yahudi dengan Nasrani. Sebab apa Yahudi dengan Nasrani sesat? Sebab antaranya mereka tak faham bahasa asal, diterjemahkan. Yahudi dia ada bahasa asal, tapi diselewengkan makna, tafsiran. Nasrani dah lah bahasa asal tak ada, kemudian diseleweng pula. Berat. Diseleweng waktu terjemah tu. Berapa banyak penyelewengan yang berlaku disebabkan oleh tadi bahasa asal. Sebab tu kenapa kita jangan ingat benda ni macam kita selesa. Bayangkan 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, kalau orang Malaysia ni tak tahu bahasa Arab, anak-anak kita tak tahu bahasa Arab, kita tak tahu bahasa Arab, kita tak boleh bayangkan macam mana kalau kita biarkan. Dan kita bimbang lagi, yang paling kita kena bimbang bila musuh-musuh mula menggunakan bahasa Arab, menggunakan tamadun Arab untuk menyesatkan kita. Dia swap saja, dia swap ataupun swat, dia tukar sejarah tu bagi kita pening. Sekarang ni Israel dah terjemah surah Al-Fatihah dalam bahasa Hebrew. Kita pun tak tahu apa yang dia terjemah. Macam mana dia terjemah ghairil maghdubi alaihim tu, sedangkan ghairil maghdubi alaihim Yahudi. Apa yang dia terjemah? Takkan dia nak terjemah dia? Sudah tentulah dia akan ubah. Tapi kita masih lagi tak mau ambil penting, ambil berat tentang bahasa Arab. Lepas tu kita, itulah kesimpulan dia. Ada soalan? Ada soalan? Baik. Kelas kita sampai pukul apa? Kuliah ni, patut. Habis dah? Habis dah. Lajak laju. Lajak sampai pukul apa? Mana tak perasan. Macam nak bincang dua tajuk ni lah. Dua bukti je kan. Allah musta'an. Baik, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.